What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter review terbaru dan terkini, iaitu chapter review yang ke-1076. Memang banyak gila perkara menarik yang berlaku dalam chapter pada kali ini guys. Memang korang kena tengok video ni sampai ke penghujungnya lah. Mana taknya Luffy, Lucci, Zoro, Kaku akhirnya bekerjasama. Selain itu, keadaan terkini Vegapunk Stella juga didedahkan. Dan yang paling menarik adalah part the one and only Akagami no Shanks yang kini berada di Pulau Bangsa Gergasi, iaitu Elbaf. Mesti korang dah tak sabar nak tahu kan? Tapi sebelum tu macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter 1075 yang bertajuk Labor Phase Death Game yang lepas, kita telah pun ditunjukkan dengan beberapa kumpulan yang terdiri daripada Straw Hats dan Satellite yang kini sedang mencari Dr. Vegapunk. Shaka yang sedang memerhatikan monitor di control room pula mendapati bahawa ada seseorang yang sedang merosakkan Snail's camera dalam makmal tersebut, menyebabkan mereka lebih sukar untuk mencari Dr. Vegapunk. Kumpulan Usopp kemudiannya telah pun berjumpa dengan Pythagoras yang telah pun meninggalkan tubuh robotnya itu. Mereka kemudiannya terkejut melihat York yang ditukarkan oleh S-Snake menjadi batu dan kemudiannya S-Snake telah pun menyerang mereka. Sementara itu kumpulan Luffy pula telah pun diserang oleh S-Bear dan S-Hawk. Shaka kemudiannya sedar bahawa ada orang lain yang telah mengawal Seraphim dan cuba untuk membunuh mereka semua. Lucci dan Kaku yang baru terjaga daripada tidur mereka mencadangkan Luffy dan Zoro untuk membentuk sebuah aliansi bersama Lucci dan Kaku, memandangkan mereka kini dalam keadaan yang bahaya. Luffy dan Zoro kemudian dilihat tidak senang dengan cadangan tersebut. So, nak tahu what happened in this chapter? So, jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nestapa karena ibunya batuk. Tajuk bagi chapter yang ke-1076 ini berjudul Old Friends. Dalam cover page pada kali ini, kita telah pun didedahkan dengan sebuah color spread yang menunjukkan keseluruhan Straw Hats Pirate yang memakai pakaian yang moden. Membuka tirai chapter pada kali ini, panel menunjukkan kepada kita Lucci dan Kaku yang masih lagi terduduk dalam keadaan yang bergari di hadapan Luffy dan Zoro. Manakala S-Bear dan S-Hawk sedang berdiri di hadapan mereka semua. Zoro mengatakan bahawa sekalipun dia dan Luffy membebaskan Lucci dan Kaku untuk berlawan bersama, tidak mungkin Lucci dan Kaku akan menyerahkan diri mereka untuk digari semula selepas itu. Kaku kemudiannya mengatakan bahawa kata-kata Zoro itu adalah tidak benar sama sekali. Sekiranya Kaku dan Lucci mampu untuk menghadapi krisis ini, maka mereka akan membenarkan Luffy dan Zoro untuk menggari mereka semula. Pada panel seterusnya pula, kita telah pun ditunjukkan dengan Luffy yang mempercayai kata-kata Kaku itu, manakala Zoro pula menegaskan bahawa sah-sahlah kata-kata Kaku itu hanyalah sebuah penipuan. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita Seraphim S-Hawk yang sedang meluru laju ke arah mereka semua. S-Hawk kemudiannya telah pun menghayunkan kakinya ke arah mereka semua, dan kita ditunjukkan bahawa hayunan kaki S-Hawk itu telah pun menghasilkan satu serangan yang selayaknya hayunan sebilah pedang. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan panel Luffy dan Zoro yang sekali lagi menyelamatkan Lucci dan Kaku daripada serangan S-Hawk yang telah membelah lantai makmal tersebut. Zoro yang melihatkan serangan daripada S-Hawk itu menjadi sangatlah terkejut. Kemudiannya sambil panel menunjukkan kaki S-Hawk yang kini menjadi sebilah pedang, Zoro telah pun bertanya adakah itu merupakan kemampuan buah iblis Super Nomi, sambil Zoro terkenang kembali teknik yang sama yang pernah digunakan oleh Mr. One aka Daz Bones semasa di Alabasta dahulunya. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita zoom in bagi the green blood yang terdapat pada tangan S-Hawk itu. Panel yang seterusnya pula menunjukkan Zoro yang sedang menyelamatkan Kaku, sambil Kaku memberitahu kepada Zoro untuk menilai semula tawaran Kaku untuk bekerja sama tadi, kerana kini Zoro perlu untuk melindungi mereka semua. Kaku kemudiannya bertanya kepada Zoro, adakah Zoro masih mahu untuk berada dalam keadaan yang perlu menyelamatkan Kaku seperti ini? Pada panel yang seterusnya pula, Shaka telah pun bertanya kepada Lucci dan Kaku, apakah misi mereka berdua yang sebenarnya? Membunuh ketujuh Vegapunk, jawab Lucci. Kaku dengan terkejutnya telah memberitahu kepada Lucci bahawa salah satu daripada Vegapunk tengah berdiri dekat depan dorang sekarang ni. Shaka kemudiannya menambahkan lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa Lucci juga dilihat tidak akan memaafkan Stussy atas perkara yang telah dilakukan oleh Stussy sebelum ini. Lucci dengan muka yang marah berkata bahawa dia sudah pasti tidak akan memaafkan Stussy. Kita kemudian tunjukkan dengan Kaku yang semakin annoying dengan Lucci dan bertanya, kau ni tak nak selamatkan diri kau sendiri ke apa?
Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan Seraphim, S-Hawk dan S-Bear yang sedang memerhatikan mereka semua sambil mereka mendengar suara jeritan daripada Nami. Zoro kemudiannya berkata bahawa itu adalah jeritan Nami. Keempat-empat Seraphim itu kini sedang mengganas. Berapa ramai lagi orang yang kita perlu lindungi selain daripada ketujuh Vegapunk ini? Tanya Zoro. Luffy kemudiannya telah pun meminta kunci gari Lucci dan Kaku itu daripada Shaka. Dan Shaka seterusnya melemparkan kunci tersebut kepada Luffy dan mengatakan bahawa Shaka akan menyerahkan Lucci dan Kaku kepada Luffy serta meminta Luffy untuk melindungi Dr. Vegapunk yang sebenar. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita semua wajah Luffy yang berkata kepada Lucci, jadi selepas kita menghentikan keempat-empat musuh kita ini, memandangkan kau tidak mampu untuk mengalahkan aku, kau tak boleh balas dendam dekat nakama aku ataupun Vegapunk. Kau faham tak? Zoro kemudiannya berkata kepada Luffy, janganlah provoke dorang macam ni Luffy, bodoh lah kau ni. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Lucci yang menengking Luffy sambil berkata, aku tak akan ikut cakap kau. Lagipun aku memang nak bunuh kau dulu. Lepas tu bila kau dah mati, nanti baru aku akan bunuh kawan-kawan kau pula. Luffy hanya merenung saja ke arah Lucci yang sedang marah itu. Zoro pula dengan terkejutnya mengatakan kepada Luffy, jangan bagi dia join kita weh. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita S-Bear yang sedang memampatkan tenaga dalam bentuk tapak kuma. Yang kecil itu lalu melemparkan tenaga dalam bentuk tapak tangan tersebut ke arah grup Luffy sambil melafazkan kalimah Ursus. Panel kemudiannya menunjukkan gari-gari yang telah pun terbuka dan jatuh ke lantai. Terusnya sambil S-Bear menghabiskan nama serangannya itu dengan menyebut Shock, kita ditunjukkan dengan tenaga tapak tangan kuma tadi yang telah pun menjadi sangatlah besar sehingga ianya mampu untuk menghancurkan bahagian atas bagi level face tersebut. Kita kemudian ditunjukkan dengan panel Luffy yang kini berada dalam mode Give Forth Bounce Man-nya sedang terbang di udara sambil melafazkan kalimat Gomu Gomu no. Panel kemudian menunjukkan zoom in bagi wajah S-Bear. Kemudian sambil panel menunjukkan zoom in bagi wajah Luffy. Luffy telah pun meminta maaf ke atas Bonnie bagi tindakan yang akan dia lakukan selepas ini. Kita kemudian ditunjukkan dengan zoom in panel bagi wajah Lucci yang kini sudah pun berada dalam mod hybrid leopardnya itu. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Luffy dan Lucci yang menggunakan serangan combo Gomu Gomu no Kongan dan juga Rokugan ke atas Seraphim S-Bear. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan S-Hawk yang bersiap untuk menghayunkan pedang yang selayaknya Yoro itu ke arah Zoro dan Kaku. Namun demikian, pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Zoro dan Kaku yang terlebih dahulu menyerang S-Hawk dengan serangan combo Santoryu Rengoku Onigiri dan juga Rankiaku Hakurai. Panel kemudian menunjukkan zoom in bagi wajah Kaku dan Zoro yang sangatlah serius. Dan ternyata pada panel-panel yang seterusnya kita ditunjukkan bahawa even S-Bear dan S-Hawk yang dikatakan sebagai the ultimate form of humanity itu pun tidak mampu untuk menahan serangan combo daripada Luffy Lucci dan Zoro Kaku ini menyebabkan kedua-dua Seraphim itu telah pun terperlanting menembusi dinding makmal tersebut. Panel kemudiannya akan beralih ke arah bahagian dalam bagi research facility. Terdapat beberapa watak yang sedang meminta sedikit makanan kerana mereka sudah 2 bulan tidak mendapat makanan yang diperlukan. Kemudian pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa watak-watak tersebut adalah ejen-ejen CP5, CP7 dan CP8. Mereka semua tertanya-tanya adakah mereka akan mati di sini. Panel kemudiannya menunjukkan seorang ejen yang berambut afro mengatakan bahawa pada 2 bulan yang lepas mereka sepatutnya meninggalkan Egghead Island selepas siasatan mereka selesai. Akan tetapi mereka telah pun diserang oleh Sea Beast Weapon dan terpaksa untuk kembali ke Egghead Island. Ejen-ejen Cyberpol yang datang bagi menyiasat kehilangan mereka pula semuanya berakhir dengan nasib yang sama seperti mereka. Watak tersebut kemudian telah meminta maaf kepada satu siluet yang berada di sana kerana mereka menyangkakan bahawa watak tersebut adalah mastermind di sebalik setiap kejadian ini. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, tahulah kita bahawa watak yang dimaksudkan itu adalah Dr. Vegapunk. Kita telah pun ditunjukkan dengan Dr. Vegapunk yang kini berada dalam keadaan darah yang mengalir daripada kepalanya dan sedang digari di dalam penjara tersebut. Dr. Vegapunk telah pun meminta maaf kepada semua ejen yang berada di sana kerana dia tidak mengetahui tentang perkara tersebut dan dia pun tidak menjangkakan bahawa perkara seperti ini akan berlaku di Egghead Island. Panel yang seterusnya menunjukkan zoom in wajah Dr. Vegapunk yang semakin lesu mengatakan bahawa dia sedang berada dalam keadaan yang terlalu letih. Kemudiannya sambil panel menunjukkan zoom out bagi level face, Dr. Vegapunk telah pun mengatakan bahawa dia juga tak faham macam mana kajian dia tentang poneglyph boleh bocor kepada world government. Kerana menurut Dr. Vegapunk, ianya merupakan suatu perkara yang mustahil untuk terjadi. Pada panel seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Egghead Island sambil ada Marine yang mengatakan bahawa Navy Branch G9 telah pun berlayar. Kapal ini sedang menuju ke Egghead Island. Kami mempunyai lebih daripada 100 buah kapal dalam pelbagai saiz. Roger that, kata Marine yang sedang berkomunikasi itu. Panel kemudiannya beralih ke arah sebuah pulau yang berada di New World. Narrator kemudiannya memberitahu bahawa ini adalah sebuah bar di sebuah pelabuhan yang kecil. Kita juga ditunjukkan
ditunjukkan dengan kata-kata yang meminta agar dia dibawa bersama dengan satu watak yang lain. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan siluet seseorang yang sedang minum sambil mengatakan bahawa kau ini memang seorang budak yang keras kepala. Kau sememangnya tidak dibenarkan untuk ikut aku. Pada panel yang seterusnya tahulah kita bahawa watak yang merayu tersebut adalah seorang kanak-kanak yang sedang berada di meja bar tersebut. Pelayan perempuan yang berada di bar tersebut memberitahu kepada budak tersebut untuk berputus asa sahajalah kerana tindakan budak tersebut akan menyinggung perasaan kapten mereka. Namun demikian budak tersebut mengatakan bahawa dia langsung tidak peduli kerana dia telah pun terinspirasi untuk menjadi seperti ketua mereka suatu hari nanti. Kemudiannya pada panel yang seterusnya kita didedahkan bahawa Shanks dan Red Hair Pirate sedang minum di dalam bar tersebut dan Shanks lah pemilik siluet yang menolak permintaan budak itu tadi, Rockstar. Kemudiannya telah melaporkan kepada Shanks bahawa budak tak guna itu telah pun menyerang kita. Budak-budak itu tengah buat kacau sekarang ini. Apa yang patut kita lakukan? Nampak gayanya satu pergaduhan akan tercetus, kata Rockstar kepada Shanks. Shanks kemudiannya berkata, aku tertanya-tanya, adakah ini masa yang baik ataupun masa yang buruk? Lagipun kita dah hampir-hampir nak berlayar ni. Kemudian pada page yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Shanks yang berdiri dan mengatakan bahawa nampak gayanya kita telah pun berborak agak panjang. Aku ingatkan mereka berdua dah mati. Sebab itulah aku teruja bila berjumpa dengan kedua-dua kawan lama aku di sini. Ben Beckman kemudiannya mengatakan bahawa musuh mereka pasti sedang marah terhadap mereka. Lucky Rook pula berkata, kau ni tak payah borak lah Beck. Kau pun tahu kan dengan siapa dia tak puas hati tu. Shanks kemudiannya mengarahkan nakamanya untuk segera berlayar menyebabkan mereka tertanya-tanya, adakah betul Shanks ingin melakukan perkara tersebut? Panel kemudiannya menunjukkan wajah budak tadi yang teruja dan bertanyakan kepada Shanks adakah perkara ini akan menyebabkan tercetusnya sebuah peperangan. Shanks kemudiannya menjawab soalan budak tersebut dengan berkata, jangan risau, aku tidak akan menjadikan pulau ini sebagai sebuah medan pertempuran. Pelayan bar wanita yang berada di sana teruja dengan kata-kata Shanks itu dan memuji ketampanan Shanks. Pada panel yang seterusnya pula sambil menunjukkan siluet dua orang giant di belakang Red Hair Pirate, Shanks mengatakan bahawa dia tidak ingin menyebabkan kerosakan yang besar di sini. Shanks kemudiannya meminta agar Brogy dan Dory membantunya. Kemudian kita semua ditunjukkan dengan satu double page yang sangatlah menarik. Narrator memberitahu kepada kita bahawa ini adalah the country of proud warrior, Elbaf. Shanks dan Red Hair Pirate kini sedang berjalan sambil diikuti oleh Brogy, Dory, Oimo dan Kashi di belakang mereka. Brogy berkata, gababababa, aku sangat berbesar hati untuk membantu kau, brother. Dory pula berkata, geg, kau nak berlawan ke Red Hair? Shanks kemudiannya memberitahu kepada Rockstar untuk mendapatkan konfirmasi untuknya tentang satu perkara. Rockstar kemudiannya bertanya, daripada Captain Kidd ke? Konfirmasi apa tu? Shanks kemudian menjawab soalan Rockstar dengan berkata, ya, bagi tahu dia. Kemudian sambil panel menunjukkan zoom in panel bagi wajah Shanks. Shanks menyambung lagi kata-katanya dengan berkata, adakah kau benar-benar ingin melawan aku sekarang, Kidd? Ataupun kau nak tinggalkan Road Poneglyph di belakang dan terus menghilang? Pilihlah dengan bijak. Panel kemudiannya beralih ke arah lautan Pulau Elbaf yang menunjukkan kapal Kidd Pirates yang sedang diserang. Sambil ada watak yang berkata bahawa ada beberapa buah kapal yang sedang berlayar daripada pelabuhan dan sebahagian daripada mereka semakin menghampiri kita. Kemudian pada panel seterusnya kita ditunjukkan dengan panel Kidd dan nakamanya yang berada di atas kapal tersebut sambil Killer memberitahu kepada Kidd bahawa nampak gayanya mereka semua berada di bawah bendera bagi salah seorang daripada Yonko, the Red Hair Pirates. Mereka pastinya mempunyai nama yang besar juga. Kemudian panel menunjukkan kepada kita Kidd yang sedang menggenggam lengan kirinya yang sudah pun terpotong itu. Killer kemudiannya mengatakan kepada Kidd, dulu kita tak mampu pun untuk bertentang mata dengan bos besar mereka, Akagami. Kita telah pun dikalahkan dengan teruk tanpa ada peluang untuk melawan semula. Kau juga bahkan telah kehilangan sebelah tangan kau, Kidd. Kemudian sambil panel menunjukkan Shanks yang sedang dikerumuni oleh wanita-wanita yang ingin memeluk Shanks dan Beckman, dan bahkan ada yang ingin membayar wang pelindungan kepada mereka. Namun Beckman mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai sistem seperti itu. Killer kemudiannya menyambung lagi kata-katanya dengan berkata, kali ini Kidd, bukan setakat tangan kau sahaja yang akan hilang, bahkan nyawa kau pun mungkin melayang. Kemudian kita ditunjukkan dengan zoom in panel wajah Kidd yang sedang tergelak, mengatakan bahawa kata-kata Killer itu hanya perlu dirisaukan sekiranya Kidd kalah sahaja. Panel kemudian menunjukkan kepada kita wajah Shanks yang sedang tersenyum dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi